Okey, selamat pagi semua murid-murid tahun 6 Okey. Selamat datang kepada PDPR Sains pada hari ini. Sekali lagi anda bersama dengan saya Cikgu Augustin. Okey, untuk penerangan tajuk-tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini Okey, berpandukan buku teks muka surat 47. Okey, tajuk yang kita akan pelajari selepas tajuk yang lepas iaitu mikroorganisma. Okey, unit yang 4, interaksi antara hidupan. Interaksi antara hidupan. Setiap benda hidup di sekeliling kita saling berinteraksi, tidak kisah sama ada ia adalah tumbuhan, haiwan ataupun manusia. Okey, saling berinteraksi. Benda-benda yang bukan hidup seperti batu, adakah dia berinteraksi dengan kita? Batu dia sebagai alam sekitar sahaja Okey, batu sebagai alam sekitar kerana dia tidak boleh bertindak balas. Okey, tapi haiwan, tumbuhan boleh bertindak balas. Kenapa? Sebab kita adalah benda hidup. Okey, benda hidup sentiasa bertindak balas, sentiasa berinteraksi. Pokok walaupun dia tidak boleh bercakap dengan kita, okey, dia tidak boleh bergerak, tapi dia boleh membesar. Dan kalau kita siramkan pokok tersebut, pokok itu akan bertambah besar dan juga membesar dengan baiklah. Okey, dan kalau kita tebang bahagian cabang dia akan terbantut dan sebagainya. Okey, pokok, interaksi pokok kepada kita adalah sebagai pelindung. Okey, kalau kamu panas di bawah cahaya matahari, maka kita akan cari pokok untuk berlindung. Okey, jadi kita menggunakan pokok untuk melindungi kita daripada cahaya matahari. Begitu juga dengan haiwan-haiwan seperti semut. Okey, pokok adalah rumah mereka. Pokok adalah tempat mereka mencari makanan. Okey, dan sebagainya. Begitu juga dengan habitat haiwan di habitat bakau. Okey, haiwan yang tinggal di kawasan paya bakau. Bakau ni adalah nama pokok Nama dia pokok bakau. Haiwan yang tinggal di kawasan bakau ni dia memerlukan pokok bakau sebagai rumah. Okey, ikan-ikan hidup di bawah pokok bakau ni. Okey. Gambar di bawah pula adalah di dalam hutan. Okey. Bagaimana haiwan seperti harimau, gajah berinteraksi antara satu sama lain. Mereka berinteraksi tidak semestinya macam, dia bukan macam kita lah, berinteraksi sesama sendiri, bercakap, telefon dan sebagainya. Mereka berinteraksi dengan cara masing-masing. Okey, selepas ini kita lihat Alright, interaksi antara haiwan. Apa maksud interaksi antara haiwan? Interaksi, haiwan berinteraksi sebagai sama ada sebagai kawan ataupun sebagai musuh, ataupun sebagai mangsa dan pemangsa. Okey, mereka berinteraksi. Bagi haiwan yang sama spesies, haiwan yang sama jenis lah. Okey, seperti lebah contohnya. Mereka berinteraksi bersama-sama untuk membina sarang. Mereka juga seperti anak ayam ni, dia berinteraksi untuk bersaing mendapatkan makanan. Itu interaksi juga. Okey, seperti harimau dengan haiwan lain lah. Okey, harimau mencari makanan dengan rusa. Harimau dengan rusa juga berinteraksi antara satu sama lain dengan hubungan mangsa dan pemangsa. Okey, dia makan rusa itu pun lari. Kalau tak sempat lari kena makan. Okey, jadi satu interaksi. Dia adalah satu interaksi walaupun sebagai musuh. Itu pun dipanggil sebagai interaksi. Okey, interaksi antara hidupan. Interaksi antara hidupan. Okey, kita lihat gambar raja dalam buku teks muka surat 49. Okey, antara interaksinya adalah antelope dan babun. Okey, antelope dan babun. Ni babun, ini antelope. Kamu tengok muka kamu dekat cermin, macam babun ke tidak? Okey, mereka adalah haiwan yang berlainan, tapi mereka tinggal di kawasan yang sama. Okey, mari kita baca. Antelope mempunyai deria
pendengaran dan bau yang baik, manakala babun mempunyai penglihatan yang sangat baik. Ciri-ciri tersebut membentuk kerjasama untuk mengesan kehadiran pemangsa. Mereka ini sama-sama hidup di kawasan yang sama. Okey, mereka tidak bermusuh, tapi mereka berkawan. Kadang-kadang mereka bergaduh juga kalau berebut makanan dan kawasan. Tapi sepanjang kebanyakan masanya mereka akan hidup bersama. Babun mempunyai penglihatan yang sangat baik dan mereka juga tinggal di atas pokok. Mereka boleh nampak jarak yang sangat jauh. Manakala antelop mempunyai deria pendengaran yang sangat kuat, sangat baik dan boleh menghidu mangsa. Okey, menghidu mangsa. Jadi kalau babun ni nampak singa contohnya, singa datang ataupun harimau datang, babun akan berteriak dekat atas pokok macam babun. Yang berteriak-teriak atas pokok tu macam babun. Okey, bila dia berteriak, antelop pun akan bersedia untuk lari dan itu adalah sebagai amaran kepada haiwan-haiwan ya, haiwan-haiwan kecil, haiwan-haiwan pemangsa. Haiwan mangsa ya. Okey, helang juga berinteraksi dengan ular. Ular pun berinteraksi dengan tikus. Okey, macam mana dia berinteraksi? Sebagai hubungan mangsa dan pemangsa. Mangsa adalah yang kecil yang dimakan. Pemangsa adalah haiwan yang memakan. Okey, dalam situasi ini, lihatlah dalam bulatan ada 3 ekor sini. Tikus adalah mangsa kerana dia mangsa kepada ular. Ular ini adalah pemangsa kepada tikus. Dan dalam masa yang sama, kalau ular ni dapat dimakan oleh burung helang, maka ular juga adalah sebagai mangsa kepada burung helang. Tikus juga sebagai mangsa kepada burung helang. Jadi tikus ni adalah haiwan yang dimakan dan dimakan oleh banyak haiwan lain. Okey, ular makan dia, burung helang makan dia, burung hantu pun makan dia. Okey. Tapi tikus ni bijak. Okey, mereka boleh bersembunyi dengan baik dan juga populasi tikus sangat banyak. Tikus sekali dia beranak, dia sampai 20 ekor, 30 ekor anak. Okey, jadi tak ada masalah. Sebab itulah ciri-ciri haiwan mangsa. Mereka boleh beranak dengan banyak. Begitu juga dengan antelope. Okey, tengok atas ni pula antelope. Antelope ni banyak. Mereka dimakan oleh singa atau harimau kan. Okey. Singa atau harimau ni baru 1-2 ekor ataupun 10 ekor contohnya. Antelope ni pula beratus-ratus. Jadi kalau dimakan pun tak apa. Itu adalah kitaran hidup. Okey. Kita lihat kucing. Kucing sesama kucing. Kucing ni nama dia apa? Oyen. Okey. Kucing Oyen ni dia bergaduh dengan kucing ni. Kucing Oyen ni selalunya menang lah. So dia paling hebat. Okey. Kucing ni berinteraksi antara satu sama lain sebagai apa? Interaksi dia adalah bersaing untuk mendapat makanan. Okey. Masing-masing bersaing untuk mendapat makanan. So makanan adalah keperluan hidup. Tanpa makanan, haiwan akan mati. Okey. Okey, ini interaksi tadi Kita akan pergi dengan lebih detail. Jap. Kita akan pergi dengan lebih detail. Alright, kita tengok benda hidup berkumpulan. Haiwan hidup berkumpulan. Alright. Haiwan boleh hidup dalam kumpulan dan boleh hidup bersendirian. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan, dia ada tujuan. Tujuan dia untuk mencari makanan bersama-sama, untuk koloni, untuk perlindungan bersama-sama seperti semut dan anai-anai. Semut ni kalau hidup seorang-seorang, seekor-seekor, dia akan mati dipijak. Tapi kalau dia hidup ramai, okey, jadi mereka boleh survive. Dia boleh gigit-gigit haiwan yang pijak dia tu. Okey. Kambing pun hidup berkumpulan. Okey. Kenapa dia suka berkumpulan? Tak tahulah, sebab Tuhan jadikan dia untuk hidup berkumpulan. Okey. Dan satu lagi kelebihan berkumpulan ni, oleh kerana haiwan ni adalah haiwan mangsa, mereka mungkin dimakan oleh harimau, okey, haiwan yang lebih besar. Jadi bila mereka hidup berkumpulan, senang untuk mereka
melindungi diri. Okey. Alright. Ini adalah contoh haiwan berkumpulan. Okey, burung, sekawan burung layang-layang, mereka hidup berkumpulan untuk apa? Untuk bersama-sama dan untuk melindungi kawasan dan kawan-kawan dia. Okey. Ikan berenang dalam kumpulan untuk mengelak dimakan oleh haiwan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar. Okey. Kambing hidup dan bergerak dalam kumpulan seperti gajah. Gajah ni dia tak takut sangat dengan haiwan lain sebab mereka dah besar, tapi mereka takut haiwan lain itu makan anak gajah. Anak gajah ni lemah lah. Okey. Singa pula, mereka hidup dalam kumpulan. Kenapa? Mudah untuk mereka berburu, mencari makanan. Okey, sebab bila mereka hidup, sebab habitat mereka adalah di kawasan kawasan Afrika contohlah. Okey, padang gurun Afrika. Di sana luas, kawasan dia sangat luas, dan juga mereka perlu memerangkap haiwan yang mereka nak makan seperti antelope. Antelope ni pun laju berlari. Jadi bila 2-3 ekor singa sekali mengejar, mudah untuk mereka menangkap dan mereka akan makan bersama-sama. Alright. Rusa, ini contoh rusa. Okey, rusa mereka dimakan oleh singa. Jadi mereka hidup berkumpulan. Okey, mudah untuk mereka berlari dan melindungi kawan-kawan dia. Okey. Okey, jadi ini adalah haiwan yang hidup berkumpulan. Tujuan masing-masing dengan ada sebab masing-masing. Okey, ada yang untuk melindungi diri, mereka beramai-ramai, mereka lebih kuat. Ada yang untuk memudahkan mencari makanan. Okey, seperti singa, mereka ni dah kuat. Okey, jadi tapi mereka berkumpulan juga untuk mudah mencari makanan. Alright. Okay, next. Alright, haiwan yang hidup bersendirian. Haiwan ini seorang-seorang saja, sendiri-sendiri saja. Dia tak nak berkawan dengan orang lain. Dia cuma berkawan bila musim mengawan. Bila mereka nak kahwin saja, mereka akan mencari pasangan. Okey. Tapi sepanjang masa mereka akan bersendirian. Okey. Contoh seperti burung belatuk. Burung belatuk ni dia akan mematuk pokok. Okey, mematuk pokok untuk membuat lubang, dan lubang itu jadi sarang. Mereka tinggal jadi sarang. Tapir, siapa pernah tengok tapir? Okey, tapir ni macam panda, cousin panda, tapi sebenarnya bukan panda. Dia bukan beruang. Okey, warna dia saja macam panda, iaitu hitam dan putih. Alright. Kenapa dia tak semua hitam atau semua putih? Kenapa dia perlu macam ni? Itu tapir saja yang tahulah. Okey. Kemudian tupai. Tupai dia hidup bersendirian, tapi kalau dia ada keluarga dia suka berkumpulan juga sebenarnya tupai ni. Okey. Tupai, kalau kamu lihat dekat sekolah kita, dekat SK itu ada banyak tupai di dalam hutan kan. Okey. Kadang-kadang kita tengok mereka bermain-main sesama sendiri. Okey. Mereka memang hidup bersendirian, dia tak perlukan rakan-rakan, tapi kalau rakan-rakan dia ada di kawasan itu, mereka juga boleh bermain bersama-sama. Okey, tupai. Okey, next. Burung enggang, burung kenyalang. Okey, burung kenyalang, laba-laba. Laba-laba ni boleh ke hidup berkumpulan? Tak boleh, sebab laba-laba lain akan masuk ke sarang dia, kemudian lekat. Okey, ingat sarang laba-laba ini adalah untuk dia sendiri sahaja. Kalau laba-laba lain datang ke sarang dia, laba-laba tersebut pun akan lekat. Faham Okey. Sebab laba-laba itu saja yang tahu di mana tempat yang boleh lekat dan di mana tempat yang tidak boleh lekat. Jadi dia berjalan ikut bebenang yang tidak lekat lah. Kemudian harimau. Harimau ni seekor-seekor je jalan dekat hutan. Kenapa? Sebab dia tak nak berkawan. Okey, dia cuma berkawan bila dia mengawan ataupun kahwin lah. Okey, jadi harimau dia suka bersendirian supaya dia tidak berebut makanan dengan kawan dia tu. Bayangkan harimau jalan dengan geng-geng dia pergi cari makanan, dapat satu ekor rusa tak cukup untuk dimakan, jadi mereka akan bergaduh. Okey, jadi harimau ni dia perlukan tempat yang besar, dia perlukan makanan yang banyak.
Okey, ular sawah membelit mangsa untuk jadikan makanan. Okey, ular sawah juga bersendirian. Jarang kita lihat ular sawah sampai 2 ekor berjalan sekali, geng main handphone kan. Main PUBG. Okey, ular sawah ni dia bersendirian. Jadi mudah untuk dia mencari mangsa lah. Okey. So kalau 2-3 ekor ni nak bising pula. Jadi dia sendiri-sendiri saja mencari mangsa. Okey. Alright. Bahagian lain kita akan masuk tak lama lagi. Okey. Ini saja untuk hari ini, interaksi antara hidupan. Alright. Jadi baca dan fahami bahagian-bahagian tajuk-tajuk yang saya terangkan. Okey, terima kasih.